Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama kita mencari setiap kurnia yang diberikan kepada kita dan digunakan dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan dapat menjadi bekal dalam perjalanan hidup yang penuh dengan pancaroba dan juga penuh dengan pelbagai ujian, tohmah dan juga mehnah. Akhirnya kita dapat menelusuri kehidupan ini dengan sebaik mungkin, menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang baik, dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menurut segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, selamat kembali untuk perbincangan ilmu di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini perbincangan berkenaan dengan bagaimana kita nak menghadapi dunia yang penuh dengan macam-macam perkara yang tidak diinginkan oleh manusia. Di antaranya pergaduhan, bagaimana juga putar belit dalam kehidupan, itu juga yang disebut sebagai pendustaan yang sedang berleluasa. Hari ini perbincangan kita berkenaan dengan skema janji durjana. Bagaimana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, jika ada apa-apa persoalan yang ingin diajukan, boleh terus pergi ke platform media sosial kita dan sama-sama untuk kita ikuti platform media sosial. Seperti mana yang tonton sedia maklum, biasanya kita akan war-warkan berkenaan dengan Facebook kita saja di Tanyalah Ustaz TV3, dan kita juga ada dua lagi platform media sosial untuk sama-sama kita ikuti, mengikuti perkembangan program Tanyalah Ustaz, iaitu yang pertama adalah Instagram kita official Tanyalah Ustaz, dan juga di TikTok official Tanyalah Ustaz, dan kalau di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Ayuh sama-sama tekan butang suka dan kongsi, dan juga sama-sama kita ikuti kami di platform media sosial Tanyalah Ustaz. Sebarkan. Baik, kalau tadi kita sebut berkenaan dengan perbincangan kita skema janji durjana, saya yakin ada di antara penonton-penonton yang sedang menyaksikan pada ketika ini mungkin pernah dihubungi ataupun berjumpa ataupun pernah mengalami situasi seperti ini, atau juga pernah mendengar pengalaman realiti seseorang sahabat ataupun keluarga berkenaan dengan skema. Hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang akan memberikan nasihat, kupasan dan juga perbincangan, Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, biasanya kalau tampil memang tajuk-tajuk yang kata orang tengah trending ataupun tengah dalam perbualan hangat. Hari ini tentang skema janji durjana. Jadi mungkin ada sebab kenapa Ustaz Yaakob Yusra menampilkan ataupun memilih untuk membawa topik perbincangan ini. Pastinya akan ada sesuatu yang cuba kita bincangkan. Jadi sebagai mukadimah, saya serahkan kepada Ustaz untuk sepatah dua kata. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Terima kasih pada sahabat Dinda yang cukup handsome hari ni, merah menyala, merah hati, risau tengok, masya-Allah. Dan rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada Sayyidul Ayam, hari penghulu bagi sekian hari, Jumaat yang penuh dengan keberkatan hari ini. Bila sebut tentang skema ni, satu term yang saya rasa kita dah biasa sangat dengar dalam kelaziman kehidupan kita, atau kita bahasa kaki kencing ni kan. Kencing manis kena potong kaki, kencing orang nak potong apa pun tak tahu ni kan. Bila sebut dengan skema, tuan-tuan, satu kebimbangan yang perlu kita ambil cakna, ambil berat, disebabkan laporan pada bulan Mac yang lepas untuk kuartal pertama tahun 2024 di Jabatan Perdana Menteri oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasrallah menyebut dalam tempoh beberapa tahun ini kita merekodkan lebih daripada 34,497 kes skema ataupun penipuan di atas talian, dan mencatatkan kerugian, negara kita mencatatkan kerugian lebih daripada nilai RM22 bilion ringgit Malaysia. So tuan-tuan, 22 bilion ni tuan-tuan, kalaulah dimanfaatkan sebagai untuk manfaat ummah ni, banyak sangat kebaikan dan manfaat yang kita boleh dihebahkan kan. Tetapi
sayanglah apabila ia berkisarkan kepada penipuan yang penuh dengan kedukacitaan, penuh dengan tangisan, penuh dengan penyesalan yang tidak boleh memberikan apa-apa keuntungan. Maka inilah saya rasa tajuk yang perlu kita bincangkan bersama, agar saya yakin tuan-tuan yang sedang menonton pagi ini pun mesti ada sejarah kena mohong, kena kencing orang punya, kan? Cuma kita ni ada perasaan yang satu, kita malu sebab kena tipu, jadi kita tak mau buat laporan, jadi kita tak mau buat apa-apa, so kita redha. Redha tu tak salah, tapi ingat dengan sebab redha dan diamnya kita akan menjadikan mangsa yang seterusnya. Sebab loophole itu berlaku disebabkan perasaan rasa redha, perasaan rasa tak apalah, biar je lah, nak buat macam mana kan, nak kena dah. Jadi inilah yang kita nak bincangkan pada pagi ini, agar 22 bilion yang dilaporkan di Jabatan Perdana Menteri ini tidak diulang semula seperti siaran ulangan. Kan? Ni bukan tengok bola kan, siaran ulangan, tengok hari ni esok jadi pula, lusa jadi pula, tak. Kita nak pembasmian dan pencegahan itu berlaku. Pada mana yang dah kena, takziah; yang belum kena, kita ambil sebagai satu bentuk peringatan yang kita boleh cakna bersama, insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan mukadimah untuk perbincangan pada hari ini. Sedang menonton, memang manusia ni dia nak kepada jalan mudah untuk mendapatkan sesuatu dengan penipuan dan juga skema itu, maka mudah sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak menghiraukan apa yang berlaku kepada mangsa dan juga apa yang berlaku kepada situasi selepas daripada mereka menjalankan modus operandi seperti itu. Tetapi pula kalau kita tengok pada hari ini, mungkin kita minta komen sedikit dari Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan mungkin ada isu-isu yang berbangkit. Biasanya berita ataupun kata orang dengan izin awareness ataupun kesedaran itu sudah pun tersebar luas di media sosial, di kaca TV, platform radio dan juga daripada nasihat-nasihat mereka yang bertentang empat mata. Maka sudah pun kesedaran itu dah diberitahu, tetapi semakin hari semakin banyak dan tiap-tiap hari kita dengar ada lagi kes seperti itu. Jadi adakah Ustaz tengok kesedaran yang diberikan tu tak cukup ataupun tak sampai? Bagaimana Ustaz? Yang pertama kita kena faham, dia penipu-penipu ni kan, scammer ni dia pun ada R&D, research and development. Untuk dia ada profiling, dia akan tengok siapa dia punya customer segment, mangsa yang dia nak target. Dan majoriti dia akan target orang tua, warga emas yang baru lepas pencen ataupun dalam fasa nak pencen, sebab dia tahu duit KWSP nak keluar, duit pencen tu berapa ratus ribu, ataupun dia cari golongan-golongan pelajar yang nak cepat kaya ni. Kan, dapat duit pinjaman PTPTN lah, beasiswa segala macam ni. Dia tahu budak ni ada segmen duit yang tertentu, maka dia wujudkan, mereka akan study profiling, Ustaz. Kan? Saya pernah jumpa bekas scammer yang dah bertaubat lah. Ni yang contoh dah bertaubat dah. Dia kata memang dia akan study profiling tersebut. Malah dia akan detail tengok social media kita, apa yang kita update, apa kita suka makan, kat mana tempat kita suka pergi, macam mana kondisi keadaan keluarga kita, sebab dia ada data kita. Data dia, dunia hari ni Ustaz senang je, ada nombor telefon dia boleh dapat semua. Ada nombor IC lagi boleh dapat. Jadi segala bentuk maklumat-maklumat ni lah yang dia menjadikan profiling, untuk apabila dia bercakap itu lebih mudah dia untuk faham. Dan yang kedua adalah soal awareness lah, for sure kan. Kalau kadang logik akal kita, setiap tahun berbilion-bilion kerugian dicatatkan, laporan berita ni hari-hari scammer ni keluar, tapi kenapa akan ada mangsa? Satu ya Ustaz, sifat tamak. Ni sifat tamak ni kita akan hurai panjangkan nanti. Apa mungkin solusi yang kita boleh untuk nak ubati lah daripada sifat tamak yang kalau boleh melabur hari ni, esok nak jutawan ni. Ni perangai huduh yang perlu kita betulkan balik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelembutan hati untuk kita semualah. Saya yakin saya pun saya rasa jadi mungkin pernah kena tipu. Saya ingat saya pernah kenal lah jugalah. Jadi dasar satu ya, tak malu untuk kita mengaku disebabkan rasa tamak tadi kan. Jadi benda-benda kesalahan ini kita betulkan balik. Better late than never. Lebih baik kita berubah sekarang daripada kita tak mau berubah langsung disebabkan ego. Jadi mudah-mudahan dengan sebab perubahan kita tadi menyelamatkan kita, ahli keluarga kita dan masyarakat kita yang sedang dihidangkan dengan begitu banyak platform penipuan, yang main ketuk rumah satu pasal, duduk kat pasar raya Guris dan Menang satu pasal, yang telefon satu pasal, yang tak email satu pasal. So banyak ni jaring-jaring yang digunakan, dia pakai pukat 2 inci, pukat 4 inci. So kita nak sangkut yang mana? Jadi awareness tu perlu wujud, dan juga pencegahan perlu
berkuat kuasa dengan begitu hebat untuk semua masyarakat diambil secara kolektif lah, insya-Allah. Baik, itu dia nasihat dari Ustaz sebentar tadi berkenaan dengan kesedaran yang patut ada dan patut cakna pada setiap manusia. Sidang penonton, tanyalah Ustaz. Kita buka tirai perbincangan, ambil soalan pertama di Facebook dari sahabat kita Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz. Kita telah dinasihati pelbagai platform agar tidak mudah terpedaya dan berhati-hati dengan janji manis skamer. Tapi apakah faktor utama masih ada yang terpedaya juga, di mana silapnya ada kalanya nak jawab panggilan pun takut skamer? Betulkah Ustaz, orang pencen mudah jadi sasaran skamer? Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan Mar WKN. WKN ni apa? Wakanda ke apa Ustaz ni? Kan? Ada tu nama tempat tu. Nama sakan ni. InsyaAllah orang soleh ni, orang solehah yang selalu saya tengok sentiasa ada dengan soalan-soalan yang baik berkaitan nak angkat call pun risau, takut. Betul. Sebabkan banyak sangat penipuan. Yang lebih kita takut sekarang ni adalah pukau. Yang terbaru ada, saya dapat laporan, sebab saya sebagai duta untuk komersial PDRM, bahagian pencegahan penipuan atas talian ni Ustaz. Jadi memang ada wujud pukau dalam call Ustaz. Dia angkat call memang dia tak sedar apa. Bila cek lagi duit dah kurang. Bila cek balik dalam SKMM punya rekod panggilan, memang dia memberikan semua maklumat secara rela hati. Maka benda ni Ustaz, yang bestnya komersial tak boleh nak ambil tindakan disebabkan pemberian itu adalah secara sukarela. Dia yang bagi semua salah, ambil lah kan. Jadi macam mana, itu loophole yang perlu semua ada kena ambil langkah berjaga-jagalah. Jadi apa benda yang kita boleh, yang pertama kita manfaatkan teknologi yang adalah sekarang ni banyak apps yang kita boleh download, contohnya Truecaller, Whoscall, yang dibangunkan secara percuma aja. Kita download untuk penggunaan basis tu free ya Ustaz. Kan macam saya pun, bila kita orang call ni kita boleh tahu dah nama itu siapa dia, atau at least kalau dia ni memang banyak sangat merapu dok buat, biasanya akan naik spammer ataupun scammer. Biasanya Truecaller ataupun Whoscall ni akan verify lah, dia classify based on record yang sebelum ni. Contohlah kalau nombor Ustaz, dia akan nak nama Da'i Azrin Soleh ke, kan, Da'i Azrin Ayak Balang ke. So dia memang ada based on track record siapa yang ngasih nama Ustaz. Jadi bukan nama Facebook ke apa, bukan? Bukan. Jadi base, dia tengoklah dari database tersebut, so dia akan verify kita ni secara asas awal lah. So kalau dah naik nama awal tu pun tengok ada 14 report. Dia memang Ustaz, dia naik. Kalau contoh kalau nombor ni banyak sangat report, dia naik. Dia linkkan terus dengan website, di antaranya adalah daripada SKMM ataupun dia panggil semak semula tu. Jadi dibuat oleh PDRM. Jadi at least kita menggunakan instrumen yang ada ni. Contohlah, saya yakin kalau mak ayah kita mereka tak tahulah nak download app ni, kita sebagai anak pi balik kampung, tolong download dekat mak ayah kita. Sekali download je. Jadi lepas ni dia orang mana call, termasuk kita call, dia akan ada manfaat untuk kegunaan mak ayah. Kita pun maklum lah kan mak ayah kita ni kan orang yang pencen ni, dia pun nak tenang-tenang hidup, nak passive income. Jadi biasanya mereka ni akan offer macam tu, cik duduk rumah sekarang kan, jadi kami nak offer passive income. Cik tak ada buat kerja apa, kita bagi pulangan 30% sebulan. Ketak pala-pala mak ayah kita kan, duk fikir bila dia jual pula, cik ada cucu dah, cucu duk balik rumah kan. Kan bagus kan kalau kita sebagai orang yang dah pencen boleh sara cucu kita, kesian dekat anak kat KL. So dia main dengan sentimen tu, kita pun duk ayah wek tu kan, dia bagi duit. Jadi benda-benda macam itu saya kata, mereka study tentang profiling. So bayangkan kalau tak ada due diligence yang betul daripada instrumen teknologi yang ada, maka for sure banyak yang terterak, banyak yang menangis di bucu katil lah. Jadi kita nak elakkan that kind of thing, maka download lah banyak ni apps yang ada tuan-tuan search je, tengok dalam website SKMM yang government dah buat, dalam website PDRM pun mereka memberikan saranan apa apps yang kena ada dalam telefon, yang at least for a fase pertama ni dia boleh dah filter red flag kalau ada yang mampu-mampu ni main. Ni dah kira semua yang call tu kira aci. Nombor daripada Uganda, nombor daripada Nigeria, nombor daripada entah mana hala. Dia duduk tengok, you win old coin korok apa kan, tak ada coin old dia kan. Kita pun sampai punya nak dapat tu kena tebus banyak 300 lah apa segala. Kalau betul nak bagi ada, tak sudah tebus hantar duit my account sudah kan. Nak tebus pula dia ingat apa, goris dan menang kan. Jadi benda-benda ni saya rasa banyak sangat loophole yang wujud.
awareness dan pencegahan yang agak kurang daripada pihak kita sebagai masyarakat, membuatkan berleluasanya skema-skema ni. Dan kalau kita tengok yang kena tangkap, saya rasa kalau lepas, sebab tu loophole banyak mungkin dalam perundangan yang mereka pun pandai, mereka pun adapt dari segi situation on perundangan, membuatkan benda ni semakin berleluasa lah, yang sukar untuk kita kawal. Baik, itu dia tadi kan berkenaan dengan bagaimana kita nak mencegah ataupun nak membendung daripada perkara ini terus berlaku. Banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru berkenaan dengan skema janji durjana ataupun ada yang mengatakan janji palsu. Mereka menggunakan pelbagai teknik, di antaranya adalah penipuan cinta, penipuan pelaburan, penipuan pembelian barangan, ataupun mereka mula menghantarkan pautan-pautan di mesej ataupun di mana-mana platform ataupun di email dan sebagainya. Jadi perlu berhati-hati kalau ada sesuatu perkara yang nampak seperti mana aneh, tak tahu di mana asal usul dan puncanya, maka berhati-hati dan abaikan sahaja. Ingat, dalam dunia ini tidak ada perkara yang seronok, banyak dan juga nikmat yang datang dengan mudah tanpa diduga seperti itu. Jadi perlu berhati-hati. Baik, kita ada soalan dari sahabat kita, Sirna. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, luluhnya hati melihat golongan warga emas yang ditipu di media sosial, ditipu oleh skema ini. Habis wang ringgit yang disimpan dari muda hingga ada yang mengalami kemurungan. Mungkin ada yang akan menyalahkan diri mangsa, tak kurang juga ahli keluarganya. Bagaimana dan apakah pandangan Ustaz? Terima kasih sahabat kita dan saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Sirna untuk soalan yang cukup baik tentang implikasi yang berlaku daripada kesan penipuan skema ni. Dia bukan hanya merosakkan dari kerugian duit ringgit, malah depression lah kan. Even kemarin pun seharian di Sungai Petani duk kalut cari kes Allahumma salli alaihi wasallam terjun jambatan, bunuh diri. So back to back, bila tanya balik apa punca untuk nak bunuh diri ni, adalah disebabkan faktor kewangan lah kan. Jadi so bayangkan dia bekerja 30 tahun 40 tahun, dapat duit pencen persaraan 500,000 yang sepatutnya digunakan untuk kelangsungan pada hari tua, dia habis dalam sekelip mata macam tu saja. Dan baru ni pun satu kes yang kita handle, dia adalah pegawai bank, bukannya cak ayam ni kan, pegawai bank. Kalau dia kerja joint ketum kau tak apalah kan, buat benda tak elok kan. Ni benda yang dia kerja tu murni kehidupannya 30 tahun sebagai pegawai bank, tiba-tiba tuan-tuan 1.2 juta ditipu di atas talian Ustaz. Kosong akaun disebabkan, padahal kalau kita logik kita, dia ni kerja bank takkan boleh kena kan. Tak. Sebab tu kata jorongan sifat tamak ni siapa-siapa pun boleh kena. Jadi apa benda yang mungkin saya rasa pelan tindakan yang kita boleh buat secara kolektif bersama, bukan hanya pada warga emas tapi kepada mana-mana golongan. First, menunding jari untuk menyalahkan pihak yang terkena saja pun pada saya sangatlah tidak adil, disebabkan dari segi awareness dan pencegahan kita pun sangatlah pada taraf yang paling minima kan. Kita macam tadi, perangai kita bila kena, kita kata tak apalah nak buat macam mana, kita sebab kita rasa ada ego, kita rasa malu. Padahal you pergi je buat report, at least nombor telefon, email, nama dah ada dalam pelaporan. Bila laporan polis, dia akan link kepada SKMM. So benda tu dah ada. Soal NFA ke non-fatal action ataupun tidak, itu nombor 2. Tetapi laporan itu dah cukup berguna sebagai benchmark daripada pihak-pihak berkuasa nak menilai. Yang kedua, kita sebarkan benda tu. Tak payah duk malu lah, tak apa. Kita dah kena, saya pernah kena tipu, saya tak malu untuk cerita agar orang lain tak kena benda yang sama. Tak menjatuhkan ego kamu pun kan. Orang tak gelak kat hang pun silap hari bulan kena kat dia, gelak berjemaah kita kan. Jadi perasaan nak menunding jari, nak salahkan orang, nak bincang benda yang dah berlaku ni, pada saya is not good habit. Kita tak selesaikan apa-apa, fokus on present moment and for the future. Apa langkah benda yang kita boleh ambil untuk kita tambah baik lah. Sebab dia macam ni tuan-tuan, dia simple. Kalau kita tengok kenapa target mereka contohnya kepada golongan warga emas, satu sebab mereka berduit lah, satu. Yang kedua, dari segi
pemahaman mereka tentang teknologi ini tidak sebanding dengan anak muda. Saya bagi contoh Ustaz. Dia bina rasa wow factor. Okey, dia pergi jumpa Tok Bomo mana halak. Tok Bomo Mangkuk Ayun mana hak merapu ni. Kemudian bila sampai di pusat tempat Tok Bomo tu, daftar dulu. So dia akan bagi nama, nombor IC, alamat. Kalau saya pernah jumpa modus operandi dia, daftar je automatik, dia ada tim technical IT di belakang akan godek segala benda. Depa pihak yang pelaporan kesihatan depa ada Ustaz. Dia bukan susah pun nak dapat laporan kesihatan ni, dia daftar sebagai advance untuk takaful punya ejen, so dia boleh submit untuk nak tahu rekod kesihatan. So dapatlah, maklum ni kencing manis, pernah accident kaki patah, masuk besi ke apa, sebab laporan untuk takaful memang akan ada benda-benda tu. So bayangkan saat kita umur kata pegang, dia kata lah Pak Long dulu pernah accident kaki tu betul ada besi. Hui, bapak kita, mak kita waktu tu, mak Power Ranger betul Tok Bomo ni. Dah tipe. Padahal Tok Bomo tu dah tim IT di belakang dah abang dah buat sekian-sekian. Waktu tu agak-agak level kepercayaan dia takat mana? 200%. Lepas tu siap boleh pakcik dah 3 kali nak pindah rumah. Bukan payah nak cek pindah rumah, cek balik rekod dia sebelum ni. Kan rekod alamat surat menyurat kan. Pindah 3 kali, 3 rumah lah. Pakcik tu kata, mak, Tok Bomo ni tira betul. Kan? Pakcik, anak pakcik yang nombor 2 tu meninggal 4 tahun dah. Tengok kat media semua sosial. rekod media sosial. Sebab tu, Ustaz, tulis dekat contohlah ChatGPT, Artificial Intelligence, tulis nama Ustaz. Dia akan cerita apa benda yang kita buat, apa yang berlaku, Ustaz kahwin bila, Ustaz ada anak berapa. Based on dia algoritma ni search daripada media sosial je Ustaz. Jadi, dia akan bina rasa kagum ni, waktu tu, katalah apa pun dia akan percaya. Okey Pak Long saya nampak satu yang masalah Pak Long ni kencing manis ni pi berubat merata dah betul ya. Bulan lepas pi hospital sekian-sekian. Siap sebut nama hospital, jumpa doktor sekian-sekian. Sebab dalam report kan ada nama doktor. Tu masa tu Ustaz habis meta. Nilai kepercayaan dah 100%. Kemudian dia bagi solusi. Saya nampak macam ni. Pakcik kena bayar sekian-sekian, hak ni insya-Allah lega. Bapak kita waktu tu on terus kad bank pun sanggup bagi sebab nilai kesihatan duduk pada grade yang paling pertama manusia sanggup keluarkan duit. Kan? Jadi betul saya kata tadi benda-benda macam ni, bayangkanlah kalau kita tak maklumkan, kalau kita tak ada awareness yang kita bagi, saya yakin bukan hanya golongan orang tua, orang muda pun akan kagum bila jumpa yang spesies-spesies yang macam ni, yang guna jalan sihir lah. Memang ada yang menggunakan khadam. So memang khadam ni lah yang akan cerita apa benda yang penyakit yang ada pada tubuh dan sebagainya, membuatkan kita pastilah rasa kagum. Kan main-main dia kata ni pernah jatuh belayak 3 kali, amboi spesifik betul kan, kita pun tak apa nak ingat. Dia boleh habaq betul tak tarikh sekian sebab menggunakan ilmu hitam dan sebagainya. Tapi hari ni jangan tak perlu kata ilmu hitam semata-mata, ilmu teknologi yang ada ni pun dah cukup canggih dah untuk manusia boleh ada profiling secara detail apa yang kita buat walaupun kamu tak ada media sosial. Tapi percayalah, maklumat kamu ada di LHDN, ada di PDRM, ada di JPN, ada di KKM. Kan, semua ni adalah instrumen-instrumen jabatan yang saya yakin mereka sedaya upaya tingkatkan security punya keselamatan security. Even kami, website kami semalam kena hack. Dalam tahun ni dah 6 kali ni kita pulun duk jaga ni pun ada juga loophole, ruang-ruang yang dia boleh masuk. Jadi pada saya, nak menunding jari adalah bukan penyelesaian, tapi secara kolektif ni kita semualah harus bekerjasama, bagi peringatan pada mak ayah. Nak pergi berubat kita boleh teman dia, tengok nampak pelik Tok Bomo ni duk main ni duk membawa baca jampi-jampi serapah tahala ini mambang tanah, mambang asap, mambang apa segala mambang, hampir ambil taris talat dia terus kan. Jadi yang bercanggah dengan syarak dan sebagainya ni terus cut off. Yang nampak dia membina wow factor yang ketara sangat, dan semua benda-benda macam ni at least ada satu red flag, rasa bukan tak percaya kepada orang, bukan nak suuzon, tapi dengan zaman hari ni tak salah untuk kita buat semakan yang lebih sikit agar penipuan ini tak terus berleluasa lah, ya? Agar ada pelan tindakan yang kita boleh bantu
khususnya kepada golongan-golongan yang dah lebih berumur, yang mereka sudah pastilah tidak up to date dengan keadaan teknologi semasa yang sangat amat-amat dahsyat canggih ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sebentar tadi nasihat dari Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan perlu berhati-hati dan juga sangka baik itu lain, tetapi bijak di dalam mengawal situasi itu juga satu perkara yang lain. Tuan-tuan, kita lihat soalan dari sahabat kita, Puan Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada dua perkara di sini. Yang pertama Ustaz, ada kalanya kita melayan para skamer dengan berbalas mesej dengan mereka sekadar untuk mengenakan mereka pula. Adakah membuang masa begini bagus dengan niat para skamer pula merasa apa yang mereka lakukan, atau kita sepatutnya terus blok nombor mereka? Ustaz, adakah sifat tamak dalam diri yang membuatkan kita terpedaya dengan para skamer buat scam yang menjanjikan pulangan lumayan? Terima kasih Ustaz dan terima kasih kepada sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang pertama, saya rasa dalam bab duk layan, kadang-kadang dia jadi syok layan skamer. Kita jadikan tu sebagai seolah hiburan. Hiburan kalau tak kena kita boleh sembang lah. Kan? Tapi kalau pada orang yang kena Ustaz, depression, bunuh diri. Saya pernah uruskan jenazah bunuh diri disebabkan kena tipu lah Ustaz. So sedih Ustaz. Kita tengok keadaan hidup dia cuba nak comeback beberapa kali, tapi dihimpit dengan penipuan dan dia pula pergi pinjam alung. Sampai peringkat ahli keluarga diugut, anak-anak dia hantar gambar di sekolah dan sebagainya, membuatkan dia rasa tak boleh blur dah, dia gantung diri Ustaz. Jadi lepas tu saya kata, kalau kita tak pernah berurusan dengan orang yang sampai ke peringkat tu, tuan-tuan akan rasa ini mungkin bahan-bahan yang lawak. Lepas tu saya kata, kalau terlibat je adanya red flag yang macam ni, terus block je lah. Ataupun boleh buat terus laporan kepada pihak SKMM ataupun PDRM. At least ada report yang dia orang boleh jadi rujukan. Contohnya bila nombor telefon tu masuk dalam report, dia automatik dah ada red flag. Salah tak salah nombor 2 kan, tapi at least dah ada awareness untuk orang lain tengok lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Kemudian buat makluman terbuka. Jangan malulah, sebab makluman terbuka kita mungkin tak membantu kalau kita dah kena tipu, tetapi membantu orang yang belum kena tipu. Kan? Bayangkan kita pula tolong sebarkan maklumat tersebut. Abang kata adanya modus operandi yang terbaru Ustaz, digunakan modus operandi, contohnya nak tolong selesaikan hutang orang. Peranannya seolah macam AKPK, agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk bantu untuk dia panggil apa, nak susun semula restructure kewangan kita. Soalnya kita ada hutang, membuatkan setiap bulan jadi defisit, membuatkan aliran kewangan tak cantik. Jadi memang ada AKPK ni satu badan yang ditubuhkan adalah untuk agensi nak counselling, nak bantu dari segi kewangan kita lah sebagai orang yang nak bebas daripada insolvensi. Jadi tuan-tuan, mereka ni wujudkan pula satu agensi yang konon-kononnya nak bantu selesai hutang. So mereka akan bagi duit seketul untuk selesaikan semua hutang. Tapi kita sign satu dokumen yang kita akan hutang lebih banyak dengan mereka pula. Kira tanam kambuh terus. Mereka bantu kita selesaikan hutang rumah ke, hutang perabot ke, hutang beli, hutang apa semua tu, dia akan selesai sekali lamsam. Tapi dalam masa yang sama kita dah sign kontrak untuk buat pinjaman baru kepada dia. Berapa rate sampai 40%, 60%, melebihi pada bank negara lah. Kan? Sepatutnya tak silap saya maksimum boleh buat berapa? Mungkin 30%, tapi dia akan tekan rapat habis meter tu. Jadi tu kata dia akan datang dengan pelbagai bentuk wajah lah untuk nak perkena orang ramai ni lah. Jadi blok terus lah, tak usah duk beria-ria nak, ini bukan drama bawang putih bawang merah nak zoom in zoom out sampai 4-5 tahun cerita tak habis-habis kan. Yang kedua adalah berkaitan sifat tamak tadi buatkan diri terpedaya. Ya, of course saya rasa tak bukan dalam bab ni adalah melibatkan kepada rasa tamak tu sendiri. Sebab tu tamak dalam Islam dia ada dua kategori. Yang pertama, tamak yang dibenarkan adalah tamak yang bersifat nak kepada keampunan Allah. Tamak yang dibenarkan juga tamak nak masuk syurga duduk dengan Nabi SAW. Yang ketiga, tamak nak kepada rahmat dan kemurahan rezeki daripada Allah. Tamak yang dilarang dalam agama pula, yang pertama tamak nak kepada harta benda dunia. Ni yang selalu kena scam ni. Kan? Offer cik melabur hari ni, esok dapat pulangan sekian-sekian. Ketak pula dia buat gambar ustaz, dia buat gambar orang tokoh-tokoh yang kita percaya pada kawan tu pun tak tahu adanya instrumen penipuan yang sebegitu. Jadi rasa tamak ni tuan-tuan adalah memang Allah dah sebut dalam Quran benda yang akan merosakkan manusia dengan rasa
bal tu'sirunal hayatad dunia. Keasyikan dan keseronokan dunia ni memahatkan dalam hati manusia tu indah je nampak depan. Padahal hak belakang ni tuan-tuan nak kena hak nak riau di bucu katil, hak nak duk melingkup apa semua ni, hak tu yang duk tunggu nanti ni. Jadi rasa tamak ni kena hati-hati. Biarlah tamak nak kepada redha Allah daripada tamak nak kepada harta dunia yang akan merosakkan kita sehingga kan apa yang duk ada ni pun habis, bukan kata yang belum dapat ni. Wallahu alam. Wallahu alam. Itu dia kan. Sebenarnya sifat tamak di antara salah satu faktor utama mengundang kepada terkena dengan godaan skema seperti ini. Sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Terlalu mengejar kekayaan dunia dan menginginkan setiap sesuatu tidak memikirkan halal ataupun haram, janji dapat. Kedua-dua belah pihak yang melakukan penipuan dan juga yang ditipu, kedua-duanya mungkin memiliki sifat yang sama, iaitu tamak dan mahukan sesuatu dengan cepat, segera, banyak dan juga mudah. Inilah di antara faktor berlakunya situasi yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita nak tahu bagaimana cara untuk mengenal, bagaimana cara untuk mencegah dan juga untuk memperbaiki supaya perkara ini makin lama beransur hilang dan dapat dihapuskan dengan sebaik mungkin. Sedang menonton soalan dari sahabat kita di Facebook. Assalamualaikum, dari sahabat kita Nur Asikin. Katanya ada banyak bisnes yang kononnya menggunakan konsep pemasaran multi-level marketing dengan izin MLM adalah scam atau penipu semata-mata. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk mengenal pasti ataupun mengenali sama ada bisnes MLM yang penipu dan scammer? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Kak Nur Ashikin. Kita ada soalan yang cukup baik berkaitan multi-level marketing ataupun scam. Macam mana kita nak membezakan? Yang pertama kita kena faham dulu ini adalah dua instrumen yang berbeza. Multi-level marketing adalah satu konsep yang ditawarkan, maksudnya saya cari kawan ni, maka dia akan ada base commission. Dia akan ada base daripada affiliate lah biasanya. Saya jadikan dia sebagai ejen saya, so saya dapat 1%. Tapi di atas redha masing-masing tahu dah. So dia pun akan work hard for that lah. Kalau dulu saya ingat kalau dia buat graf, dia buat ambil wing kanan, kau ambil wing kiri, kena cari 3 orang, sebulan cari 2 orang, lepas tu potential income berapa. So itu adalah kaedah yang kalaulah redha daripada peringkat awal itu, maka silakan. Tidak dalam malih fatwa pun menyebutkan harus, selagi mana tidak menzalimi orang lain. Masing-masing masuk tu dia tahu dah multi-level marketing ni memang hang cari aku cari orang, aku dapat untung atas hang. Hang cari orang lain pula, hang dapat untung atas dia. Tapi untung atas dia tu juga masuk kat saya sikit, sebab saya adalah upline dia. Kan? Jadi itu multi-level marketing. Dan sebenarnya ada je model-model bisnes yang sampai hari ini dalam peringkat global yang mengamalkan MLM yang boleh bertahan dan juga sustainability. Walaupun kita tahu banyak yang terak sebab model bisnes yang satu sifat tamak yang berleluasa sangat, ataupun yang kedua yang tidak rasional lah. Kan, bagi terlalu banyak dividen ataupun komisen, membuatkan sistem akan hang, dia akan sampai pada limit shilling dia tu. Kan, contoh macam jual kopi tak tahu mana pun, tapi dia jual sistem kopi tu. Beli 3 dapat sekian, lepas tu bayangkan Ustaz, tolong recommend orang bawah kita dapat, kalau dia bagi RM99 kita dapat RM70. So benda-benda macam ni lah, macam tak dari segi too good to be true tu, so itulah red flag lah pada saya kan. Cuma bila sebut yang kedua adalah tentang apa perbezaannya pula dengan penipu dan scammer ni. Penipu scammer ni simple je, dia akan menawarkan pulangan yang tak normal. Bank Negara Malaysia meletakkan maksimum untuk penawaran dividen. Dividen adalah 18%. Tu paling tinggi. Maksudnya kalau saya buat nak tawarkan peluang investment ke Ustaz apa-apa, saya tak boleh offer lebih daripada tu. Kan? Sebab dia adalah abnormal.
Contoh kalau tabung haji pun dia tawarkan dengan berapa peratus, yang tu secure lah dengan kesesuaian pada uncertainty market dan juga volatility market price lah kita lah, naik dan turun graf itu kan. Tiba-tiba dia tawar 100%. Dan mana-mana pelaburan, dengar bagilah, mana-mana pelaburan yang menawarkan jaminan keuntungan confirm haram. Mana-mana pelaburan, mana-mana perniagaan yang menawarkan confirm untung, itu adalah riba. Ini disebutkan dalam Majma' Fiqh Al-Islami, dalam Kesatuan Ulama' Fiqh Sedunia pada tahun 1992 lagi, dan berterusan konsisten sampai sekarang 2024. Dah 24 tahun fatwa ini dikeluarkan. Dengar begitu, sebarang pelaburan yang mana pihak pengusaha, mudharib ataupun syarikat menjamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur, yakni peserta yang melabur, maka ia adalah haram oleh kerana ia telah menukar sifat pelaburan secara Islam kepada elemen pinjaman yang janji faedah riba. Sebab dia memberikan pulangan. Dia kaedah musyarakah ni senang, Ustaz. Untung sama untung, rugi sama rugi. Perkongsian risiko. Itu perniagaan, itu pelaburan. Tapi memang jamin confirm untung. Itu confirm tipu. Tak payah cek yang kencing. Tak gam mesti cokorai. Kan? Tipu, confirm. Dan disebutkan juga dalam akta Seksyen 10 Akta Perkhidmatan Wang 2013, dalam Akta 758, menerima wang deposit pelaburan tanpa lesen adalah salah di sisi undang-undang. Maksudnya, hak kita duk tengok iklan-iklan di bawah muka Ustaz Azrin, muka kawan ni, muka jambu soleh punya, sampel punya. Takkan nak nampak muhung lagu ni. Kan, ni kalau kat sekolah confirm budak baik. Kan, jadi bila guna muka dia tengok muka budak orang baik ni. Jadi kita bagi duit tu satu kesalahan. Kita bagi salah, dia terima salah. Dia ada SC lah, badan yang memantau Security Commission ni, yang di bawah bank negara dan sebagainya, yang nak memantau. Tapi itulah kata kita tadi, kalau nak main cepat kaya, dia tak peduli dah lesen ke tak lesen ke, asal aku boleh dapat untung, aku boleh cepat kaya, maka dia terus melabur. Lepas tu bila kena tipu, baru duduk main kayau sana sini, barulah duduk main, duk pergi buat drama sampel punya. Maka awareness ni perlu dibawa awal, bukan ketika berlakunya. Jadi kena faham, multi level marketing adalah satu model bisnes yang diperkenalkan. Tak semua yang betul, tak semua yang salah. Adapun pulangan yang pelaburan ataupun perniagaan yang menjamin keuntungan, maka itu totally riba dan salah, berdosa dan haram. Dosa besar dan haram. Dia disebut dalam fiqh al-Islami. Saya sebut dah. Kan? Jadi ambil kebaikan bersama dengan iktibar, kenali apa yang kita nak terlibat. Kerana itu adalah hak yang Allah bagi akal kepada manusia. Wallahu a'lam. Maksudnya perlu dan penting kepada penyelidikan, ilmu, pengetahuan, bertanya tentang pengalaman. Sebab daripada semua itulah kita dapat tahu yang mana betul, yang mana salah, dan juga yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Maka sebab itu kita bawakan perbincangan pada hari ini berkenaan dengan skema janji durjana. Tuan-tuan, sebelum kita terus pergi pada soalan di Facebook yang seterusnya, kita cuba nak kaitkan, sebab hari ini ramai orang yang faham skema itu hanya datang daripada luar, daripada orang yang jauh, yang tidak dikenali. Tapi soalan ni macam mana pula kalau skema itu adalah daripada keluarga dan kawan rapat sendiri. Contohnya dia meminjam wang kita dan dia kata aku nak bayar minggu depan ataupun lagi 3 hari, tapi sampai sekarang dia buat-buat lupa, Ustaz. Dan dia pula contohnya melakukan sesuatu yang menyebabkan kita pula jadi berada di dalam masalah. Contoh, dia menggunakan nama kita untuk satu-satu perjanjian, dia menggunakan nama kita untuk satu-satu kepentingan dia, sehingga kan kita yang hari ini menanggung risiko tersebut, tetapi dia pula yang bersenang lenang pada hari ini. Mungkin penonton-penonton juga biasa berlaku situasi seperti itu. Adakah ini juga boleh dianggap sebagai skema di dalam lipatan? Bagaimana, Ustaz? Baik, Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam satu hadis, disebut dalam bab ad-du'a qabla salam dalam kitab Sahih Bukhari, dalam bab doa-doa Nabi sebelum Nabi salam. Nabi baca dalam solat. Nabi baca apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal makhram. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada hutang-hutang yang tertonggak. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'izu minal makhram. Wahai Nabi SAW, kenapa banyak kami dengar kamu baca doa minta sungguh-sungguh perlindungan daripada hutang tertonggak? Nabi kata apa? Iza khurrima haddasa fakazaba wa wa'ada fa akhlafa. Yang kata tadi tu skema tu Nabi sebut dah.
Orang yang berhutang ni dia perangai. Yang pertama cakap bohong, kaki kencing orang. Yang kedua dia akan mungkir janji. Oh, jangan risau, duit hujung bulan ni aku ganti ke hang balik. Sampai hujung ayat tak ganti balik. Tu kan mungkir janji dan tipu. Maka ini penyakit perangai-perangai munafik yang akan kena. Nabi kata bila orang-orang yang suka berhutang. Maka sebab tu nak elak pada penyakit ni sedang, jangan berhutang. Jangan ajarkan diri untuk berhutang. Sebab biasa orang yang berhutang jadi habit, Ustaz. Dia habis hutang, dia nak hutang baru. Oh, dia naik gaji, dia tambah hutang. Lepas tu naik gaji tu mengurangkan komitmen dia untuk yang lain kan? Tak, ni dia bila dapat naik dia kenaikan gaji, dia akan pergi tambah hutang. Sebab dia tahu kredit dia ada lebih. Contoh gaji 3,000 dapat 3,500. So 500 tu lah ekstra yang dia boleh tambah lagi untuk buat hutang. Ini perangai huduh yang tak elok lah, yang perlu kita ambil berat, yang perlu kita betulkan balik. Jadi dalam bab ni saya rasa saling ambil peringatan agar berbelanja di atas keperluan bukan kehendak. Letakkan aulawiyat. Mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan yang baik pada rezeki yang berkat untuk kita. Betul, itu dia kan. Itu juga boleh termasuk tu dalam kategori-kategori skema yang dibincangkan. Baik, tuan-tuan, soalan seterusnya dari sahabat kita Puan Masrifah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz, dua perkara. Yang pertama, adakah skema menggunakan kaedah ilmu sihir atau pukau pada mangsa sehingga terpedaya dengan janji-janji durjana mereka? Dan yang kedua, dengan kepesatan pembangunan dan kecanggihan teknologi sekarang, bagaimana untuk langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk berwaspada supaya tidak terkena dengan penipuan skema ini? Ini kerana mereka sangat dan licik mengenakan mangsa dengan janji-janji durjana. Mohon perkongsian. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Baik, terima kasih. Untuk soalan pertama daripada Kak Masrifah Nur Jamain berkaitan sifat tamak ataupun seperti kena pukau. Yang pertama kita dengar, tamak tu dah pukau dah. Tamak tu dia menjadikan fata morgana pada pandangan mata zahir kita, membuat kita akan sanggup buat tindakan yang pelik-pelik. Pergi transfer duit ke orang, bagi nombor akaun ke orang, bagi kod bank ke orang. Tu tamak tu pukau lah. So bayang, cuma kita ni dalam bab kita kadang-kadang tu lah kata ego kita, bila kena macam tu kita kata ni saya kena pukau. Padahal hang duk buat panggil tamak pelik-pelik, betul duk kira tuduh jin. Jin kata aku pula kena tuduh. Kan? Padahal aku tak terlibat pun. Tak dinafikan, saya kata tadi ada kes-kes yang memang menggunakan ilmu hitam, menggunakan alam khaib, iblis, jin, syaitan ni untuk terlibat. Kita tak nafikan, memang banyak je pun kes. Cuma saya rasa tak semua kes pun ada. Ada je yang tak guna pun hang dah kena pukau sebab rasa nak cepat kaya tu. Rasa nak shortcut ni, you don't trust the process, membuatkan automatik kena tipu, kena jual macam tu je. Kan? Jadi cuma pada saya awareness yang perlu kita amalkan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ajak kepada kita nak pelihara diri, banyakkan baca ayat kursi. Kan? Nak keluar rumah niatlah hati khosat, baca ayat kursi tu niat, ya Allah bagilah pemeliharaan yang baik kepada kita. Kan? Baca tadi doa yang ditayangkan tadi, saya tengok waktu rehat tadi, di TV kita dia tulis apa? Bismillahillazi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Itu doa-doa yang Nabi ajak pada kita. Amalkan juga doa ketika Nabi kena sihir, Nabi baca dua qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, surah yang Allah turunkan khas ketika Nabi disihir. Maka itu di antara amalan-amalan yang kita boleh cuba apply dalam masa yang sama. Awareness lah kan, duk apply tu saja tapi kepala otak duk kira nak cepat, duk kira duk kena tipu juga. Yang satu khatam satu Quran pun tak jadilah kalau perangai pun memang huduh ke arah tu kan. Jadi pada saya sebab win-win situation lah. Soalan yang kedua berkaitan apakah langkah-langkah keselamatan yang kita boleh ambil tu nak mengekang masalah ni. Tuan-tuan simple, tuan dengar bagi elok dan tulis kalau boleh. Ni saya pun buat semakan ni sebab saya tak mau semua orang kena, agar kita boleh ambil sebagai manfaat. Yang pertama, due diligence. Macam mana kita nak check due diligence? Yang pertama, CCID portal. Jadi Commercial Crime Investigation Department portal. Di bawah PDRM di Malaysia ni, kita sedaya upaya untuk nak bantu agar tak kena tipu. Maka dia wujudkan satu website khas, tuan-tuan tulis, namanya Semak Mula, SEMAKMULE, Semak Mula .rmp.gov.my. Ni satu government dah ikhtiar untuk nak tak mau bagi hampa kena, kita semua kena muhur, kena kencing bau hari ngetas kepala ni. Dia buat satu website ni, tuan-tuan masuk je nombor IC, masuk je nombor telefon atau apa-apa nombor akaun, maka dia akan tunjuk apa pelaporan yang ada pada nombor akaun tersebut, nombor IC tersebut, nombor telefon tersebut. Kalau ada report atau benda yang tak bagus, dia akan maklumkan.
Itu yang pertama. Yang kedua, hubungi agensi-agensi yang terbabit. Contohnya, kalau yang melibatkan pada media sosial, SKMM. Kalau yang melibatkan pada commercial case, jenayah, penipuan dan sebagainya, scammer, PDRM. Kalau yang melibatkan kepada pelaburan, BNM, Bank Negara Malaysia. Jadi semua ini mereka ada unit khas bahagian penguatkuasaan yang boleh untuk kita buat semakan. So tak salah pun saya untuk kita ambil telefon seminit telefon tu. Bukannya nak kena buat teruk-teruk pergi beratur ambil nombor lah apa semua. Telefon je. So at least kita boleh buat due diligence di atas kemampuan kita yang sekarang. Ni tak. So kata telefon tu kira aci. So kata kena tu kira nak buh terus. Yang ni yang membuatkan saya rasa penipuan daripada telefon. Kami daripada LHDN ni, nama cik nak kena blacklist sekian-sekian. Lalah kena jual macam tu ya. Kan? Jadi saya sambung dengan balai polis terdekat, sarjan Hasan mana tah dia ambil kan, duk buat macam polis boleh kan, duk buat kalut je tau, cik saya minta maaf cik ni waran takat nak keluar. Kita panik langsung dan waktu tu kira kalut duk kira deposit duit lah, kalut dan sebagainya. Patutnya buat apa salahnya, cik abang minta sad, saya akan nak call balai terdekat buat pengesahan. Mana ada polis duk pi link macam tu punya sempoi dengan HDN dan sebagainya. Jadi saya rasa tak perlu cerdik. Dan cuma jangan jadi bodoh je lah. Minta maaf kasar sikit. Jangan jadi orang yang semua benda nak telan, membuatkan kerugian tu akan ditanggung pada kita dan ahli keluarga kita. Nah, pakat-pakat ada, at least ada awareness, due diligence tu. At least you semak sebelum you buat apa-apa. Wallahualam. Ini yang Quran ajar pun kan. Tabayyun dalam setiap perkara itu adalah akhlak orang yang baik. Dan Allah sebut dalam surah Isra ayat 11, Allah sebut dalam surah Anbiya berkaitan manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi jangan jadi orang tergesa-gesa. Relax, santai, tapi sampai insya-Allah. Allahu akbar. Baik, itu dia kan. Sedang menonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Warahmatullahi taala wabarakatuh. 2020 Madat beli tanah ni. 2021 kita tambun. 2022 kita mulakan pembinaan yang pertama masjid. Dan alhamdulillah Ramadan 2023 kita siap binaan masjid untuk digunakan. Ya, siap. Tahun ni Ramadan kali kedua di Madat memang tak rilek. Jemaah dah melimpah ruah di luar masjid, atas, bawah, ruang solat utama, semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni, jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madat. Masjid mesra kanak-kanak, ada ruangan khas mainan bercermin ni, siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu dan bilik bacaan buat anak-anak yang datang di bawah geng budak masjid. Masjid khas untuk musafir, kapsul hotel dan 24 jam tuan-tuan boleh iktikaf dalam masjid. Takat nak ambil mandi wajib pun kita bagi tuan-tuan, tak tutup punya. Tandas 5 bintang, siap features keselamatan. KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam bilik ayam. So tuan-tuan please lah, jangan kedekut pergi guna kasut hak paling cak ayam ni. Aduh tuan-tuan, tak ada feature keselamatan. Madat ada kasut anti slide. Tuan-tuan ni tak bergerak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz mahal, ni satu ni 200-300. Tak apa tuan-tuan. Di Madat kita siap, dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa clipper ni akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan. Van jenazah Madat selesa tahap tak relax. Takatlah kira alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain. Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta. Hanya 15,000 orang sumbang seorang 100. InsyaAllah selesai. Baju raya lebih 100 orang ni. Mahal tak relax. Pakai setahun sekali ya tuan-tuan. Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita insya-Allah. Bagi yang menyumbang, jangan risau. Kita ada lebih daripada 90 e-book dan 100 video khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua.
Hak tak menyumbang tu apa? Cara Haji kita akan bagi juga. Mana yang tak mampu menyumbang, tak apa. Tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madakcenter.com atau hubungi nombor yang tentera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center Madak. Alhamdulillah, itu dia tadi dari Ustaz Yaakob Yusra. Dan kalau kita tengok dan kita tahu sekarang ni kira Madat Murtada Dakwah Center ni merupakan, kata orang, kalau pergi Kedah tu tempat yang wajib untuk dikunjungi dan wajib mai ataupun singgah. Jelas sebab di situ juga ada pelbagai perkara yang boleh kita kunjungi. Rumah kucing, rumah kuda, taman permainan kanak-kanak, adanya kapsul hotel, rumah kahwin dan macam-macam lagi. Satu daya tarikan untuk anda semua. Dan mungkin ada lagi, mungkin Ustaz nak kongsikan kepada kita, di antara yang lain pembangunan fasiliti yang ada di Madat pada ketika ini. Ustaz boleh kongsikan kepada kita, silakan. Okay, baik. Alhamdulillah, Allah izinkan dengan berkat doa orang ramai dan sumbangan orang ramai yang saya sangat hargai, menjadikan jadi satu gerbang lah untuk orang masuk ke utara ni, mesti orang akan singgah. Dan setiap bulan ni mencecah lebih 400 biji bas yang datang. Kenderaan ni saya setiap hari lebih daripada 2,000 kenderaan lah. Kalau hari cuti sekolah atau cuti umum ni 5,000, 6,000 kenderaan masuk. Jadi bukan apa, yang seronoknya mana yang menyumbang lah seronok. Sebab lagi tinggi kau orang masuk masjid kan, lagi banyak pahala, lagi banyak orang masuk rumah kuda, rumah kucing, segala bentuk benda tu, kebaikan tu sampai kepada siapa yang menyumbang lah. Dan kita tengok dalam gambar tu pun, tengok gambar-gambar tandas baru yang kita siapkan untuk warga emas, yang OKU, yang ni Dewan E-Sport, Dewan Tambahan untuk masjid. Sebab kita nak buat persiapan Ustaz untuk Ramadan yang ke depan ni. Imam-imam kita dah atok dah. Ni lagi puasa, bagi 5-6 bulan ni kita dah siap dah untuk jadual tarawih untuk imam-imam tak relax kan, tak guling-guling kan. Habis ni yang insya-Allah saya rasa membuatkan kalau tahun ni jemaah mencecah 3 ke 4 ribu setiap malam, saya rasalah insya-Allah mencecah 5,000 ke atas pada tahun depan. Jadi kita buat persiapan awal ni sebab kita cuba nak memberikan fasiliti yang terbaik kepada Allahumma shalli samad orang yang datanglah khususnya. Jadi kalau siap je Dewan Tambahan Masjid ni boleh muat dalam 2,000 ke 3,000 orang lagi. So ada 6,000 dalam satu masa tu, rasa lega lah sikit. Sebab saya pun kesian Ustaz, kadang-kadang maklum tu mai duk menerak atas, dia sujud atas jalan tak tu Ustaz, balik berderemen ni. Jadi day tu kan, jadi macam 3 line dah balik, macam kena baru lepas balik pi bergaduh dengan orang, macam kena parang kan. Jadi kita tak maulah benda tu, kita cuba nak bagi keselesaan yang baiklah kepada semua. Dan memang kita tak kena bayaran apa-apa. Setiap hari tuan-tuan Madat kita provide masjid kita masak percuma kepada 500 ke 1,000 orang setiap hari Ustaz. Kemudian hari Jumaat 1,500 pack, hari Sabtu 5,000 pack setiap hari tanpa cuti. Jadi kalau siapa orang Sungai Petani kata lapar, memang saya start day. Memang nak kena labuh kan. Kita bagi, maksudnya kalau you ada makanan, you datang je ke Madat, kita hari provide makanan. Masjid kita polisi simple ya, tak boleh bawa duit bulan ni ke bulan depan. Apa yang total sumbang kita akan habiskan. Sama ada dari segi pembangunan fizikal ataupun dari segi masalah makanan untuk orang dapat dari segi bantuan. Macam hari ni pun kita gerakkan lebih daripada RM10,000 Ustaz untuk misi banjir hari ni. Hari ni kita beli life jacket dengan tali nilon sebab sekarang SOP baru Angkatan Pertahanan Awam nak turun untuk selamat, dia kena bawa dengan tali, ikat tali dan juga ada life jacket. Sebabkan isu yang lemas di Kuala Nerang hari tu, kena hanyut ayak sebabkan nak pergi bantu orang tu, membuatkan SOP barulah. Jadi kita cubalah untuk bantu mana yang boleh. So Madat ni bukan hanya pusat dakwah, bukan hanya pusat pengajian, bukan hanya pusat kebajikan, tapi juga adalah pusat untuk orang ramai berteduh dalam apa jua bentuk, termasuk bulan ni saya rasa lebih daripada 50 non-Muslim, termasuk yang baru ni datang daripada Korea, datang daripada Jepun. Opa Gangnam Style depa kan, depa main, tapi kita ajak pakai tudung, pakai pakaian soleh-solehah ni, insya-Allah depa boleh jadi orang yang baik, mudah-mudahan insya-Allah. Ustaz, kalau nak dapatkan buku-buku ni di mana Ustaz? Okey, untuk makluman tuan-tuan, saya tulis satu buku, kita di Madat ni kita tulis satu buku khas berkaitan macam mana kita nak kenal pasti skamer dan apa pelan tindakan yang kita boleh buat, di mana platform kita boleh telefon, apa akta yang melindungi kita daripada skamer-skamer ni.
untuk saya nak cerita dalam masa sejam setengah memang tak ada lah kan. Tapi tuan-tuan dapatkan buku ni segera di madakcenter.com, di website kita. Secara percuma je, tak ada bayaran apa-apa. Dan bukan takat satu buku ni, ada lebih daripada 10 buku yang lain. Kalau tuan-tuan baca terguling, tergolek pun tak habis, insya-Allah. Boleh jadikan sebagai bacaan tahunan kita lah. Setiap hari duduk kat airport ke apa, boleh duduk baca buku 2-3 helai pun jadi manfaat. Jadi cuma saya nak minta jasa baiklah, kod tuan-tuan rasa benda ada nilai kebaikan, tuan-tuan buatlah sumbangan kepada Madak Center melalui QRP, ataupun nak buat potongan bulanan pun boleh. Saya simple tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat diligent berhubung dengan pejabat agama boleh. Alhamdulillah kami dah dapat KM penuh kebenaran merancang. Saya rasa tak banyak lah kot sekolah macam ni persendirian yang dapat kebenaran merancang daripada PBT ni. Tapi susah Ustaz, 5 tahun tak bergolek naik turun tangga nak dapatkan kelulusan ni, Allah izinkan dapat. Jadi tuan-tuan boleh buat semakan daftar di pejabat agama, di pejabat daerah, kata kewujudan Madak ni betul ke tidak, ataupun boleh cek di ROS tentang audit report kita, tentang kita submit. InsyaAllah lah kita cuba transparent yang boleh. Tidak ada komisen-komisen yang kita ambil ataupun saya ambil, melainkan kita manfaatkan untuk pembangunan orang ramai. Jadi even rumah saya 1 inci pun tak ada dalam kawasan Madak. Saya pun duduk di luar. Kita faham, kita takut benda-benda yang sensitif macam ni, takut kita tersalah guna. Jadi insyaAllah lah kita cubalah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan. Saya doakan tuan-tuan murah rezeki, panjang umur, handsome sampai mati, kekal muda sampai kiamat, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia kan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz, dan terima kasih kepada penonton-penonton semua. Sidang penonton, ayo kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Tetap setia dan terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong kami dan juga sentiasa mencatat nota-nota penting. Jangan lupa sebarkan, jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk semua platform media sosial untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan nak mengenal pasti skema, perbezaannya dengan multi-level marketing ataupun MLM, dan bagaimana kita nak berwaspada dengan mereka. Dan sekarang pula kita nak menjengah lagi di antara soalan-soalan yang ada di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Kak Juzabidi. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, zaman sekarang ini terdapat segelintir masyarakat yang mudah terpengaruh dengan skema yang menjual agama. Antara kes yang sering kita dengar, tipu haji ataupun umrah, kempen derma wakaf, pelaburan berunsur Islami. Mohon Ustaz kongsikan tips cara untuk kita mengelak bagi berurusan dengan skema yang bertopengkan agama. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga Kak Juzabidi untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Okay, baik. Yang pertamanya kita kena faham, tak perlulah kita pelik sebab dulu Iblis laknatullah ini juga adalah ketua para malaikat yang saya rasa kefahaman ilmu ini cukup tinggilah Allah bagi pada beliau, dan itu pun menjadi ujian. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata beliau, menjadikan beliau angkuh, sombong, riya, ujub, takabur hingga akan dilaknat oleh Allah. Itu maksiat pertama. Jadi saya yakin dalam kalangan asatizah pun, kita masuk saya pun Allah bagi ujian-ujian yang tersendiri, yang kita buat salah, kita buat silap, carilah jalan untuk kita betulkan baliklah kan. Cuma jangan take for granted lah benda tu, jadikan sebagai ambil mudah. On part kita sebab saya rasa banyak memang penipuan, banyak je kita tengok kan. Contoh dia buat iklan habis ni badal haji harga 1,000 lah, 1,500. Sedangkan saya pernah tanya Ustaz dengan persatuan penduduk pelajar-pelajar di Madinah. Dia kata, Ustaz, macam mana dia pun boleh buat harga 1,000 sedangkan untuk permit kami pelajar di sini pun kena bayar sampai 2,000 lah, 2,500 dan sebagainya. Jadi dari segi kos wisely itu pun dah tak logik. Of course lah syarikat dia nak buat untung. Takkanlah dia pun nak nak tanggung lillahi ta'ala. Kerugian lillahi ta'ala tu tak apa, nak tanggung pula. So kalau satu bandar haji tu kena tanggung 1,000, kalau 10 dah 10,000 kan. 10,000. Jadi kat situ benda-benda yang pada saya kena ambil kira dan ambil berat lah. Kalau boleh tengoklah berhubung dengan Motek kan, di bawah
pelancongan Kementerian di bawah pelancongan sahkan betul ke tidak pendaftaran pakej tabung pakej haji yang ditawarkan. Dan saya rasa kes kerugian melibatkan haji dan umrah ni lebih daripada 1 bilion setiap tahun. Cuma tidak semua dipaparkan. Yang tuntutan tak berlaku, nak pergi umrah tiket tak keluar lah, permit tak ada, visa tak ada dan sebagainya. Benda ni yang saban bulan kita hadap dan masih berulang kali. Saya rasa daripada pihak berkuasa dah cuba macam-macam dari segi lesennya cukup susah nak dapat, Ustaz. Saya pernah lari tu survey kan, ya Allah susahnya nak buat, macam nak masuk syurga dah punya susah tu. Tapi still kelopongan penipuan ni boleh wujud. Sebab apa saya kata tadi, penipu pun dia R&D juga. Dia sewa lesen orang, dia beli lesen orang dan sebagainya, macam-macam lah keadaan yang guna pakai. Maka sebab tu kalau mak ayah kita nak pergi umrah, tolong kita buat semakan, double check dengan pihak Motek dan sebagainya. Okey, baik. Cuma kita kena faham di religion ni memang nampaknya macam mudah, tapi kadang-kadang kita tak tahu nak hala ke mana. Okey, contoh saya bagi contoh, kalaulah kita nak buat terlibat dalam apa-apa pelaburan, maka instrumennya adalah SC dan juga BNM, Bank Negara Malaysia. Buat semakan, cek adakah pelaburan ni betul, mereka ni berlesen ke tidak. Memang ada unit khas yang akan bantu kita nanti. Yang kedua, kalau kita nak terlibat dalam bab contohnya nak cek kawan tu okey ke tidak, boleh buat cek di Jabatan Insolvensi, SITOS ataupun SIKRIS. Sekarang ni dah dibuat dalam bentuk government dah memudahkan kita. SITOS dan SIKRIS ni menggunakan platform online je boleh cek, tak perlu pergi di office dan sebagainya. Kalau nak cek contohnya derma-derma untuk sekolah agama lah, tahfiz ke, pondok ke, ataupun melibatkan pendidikan, rujuk dengan pejabat agama. Sebab asasnya mesti berdaftar. Kalau tak berdaftar tu red flag lah, Ustaz. Kenapa tak daftar? Takut siapa? Kecuali mungkin ada hidden agenda yang berlaku. Kalau you transparent, daftar pejabat agama, daftar PPD, Jabatan Pendidikan. Sebab budak-budak ni nak kena ambil exam dan sebagainya. Janganlah mencari adat. Even kalau pondok pun daftar. Kalau di Kedah kita ada Hal Ehwal Sekolah Agama ataupun HESA, kan? Dan didaftarkan juga dengan Jabatan Agama Islam di bawah JAKIM. Jadi it's a normal procedure lah. Jadi kita berhubung tanya, sekolah ni wujud tak? Tak ada dalam sistem, tak daftar. Itu red flag lah. Janganlah kita gagah duk pergi ke derma juga. Kita bersangka baik. Bukan soal sangka baik. Soal mengambil tabayun itu adalah hak yang Allah ajak kita sebagai hamba. Kena buat. Kan? Contoh kalau kita nak terlibat dalam nak ada rumah-rumah kebajikan, rumah warga emas, rumah anak yatim, berhubung dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Memang mereka ini, kalaulah memang itu anak yatim, pasti dia berdaftar dengan JKM. Kalau dia ni orang tua yang memang diberikan prasarana bantuan, maka JKM akan ambil tahu. Jadi ini adalah instrumen. Kalau kita nak beli kereta, adanya skrat untuk kita cek kan, kereta tu muhung ke, tipu dan sebagainya, pernah accident sampai remuk, hancur 14, patah 14, tiba-tiba dia jual dekat kedai, nampak macam soleh je, tiba-tiba meter 5,000, amboi kau kan. Macam ni, penipuan-penipuan ni didatangkan dengan versi yang bermacam. Dan alhamdulillah tuan-tuan, wujudnya golongan orang-orang yang membantu kita untuk mudah cara. Sebab tu atas kebijaksanaan lah juga kan, kena cuba luangkan masa. Nak beli rumah, cek. Macam baru ni ada satu kes rumah dia beli, Ustaz, over value. Kan rumah tu nilai hanya 300,000, tapi dia beli dengan harga 400,000. So nilainya lebih 25% daripada nilai semasa. So apa berlaku adalah bila dia nak jual, nilainya adalah under value lah. Kan? So bank hanya bagi 280,000, so dia dah rugi 120,000 pada pembelian rumah tersebut. Padahal bukan susah pergi jumpa dengan valuer, penilai. Dia pun menilai lah, dia buat pala tahu. Konon nak jimat kos. End up dia yang rugi, menanggung kerugian dengan sebab sifat tamaknya orang yang nak kepada duit dengan cara penipuan, dan sifat tamaknya dia kononnya nak save duit, membuatkan banyaklah berlaku. Saya baca report yang terbaru, Ustaz, projek sakit yang kerajaan terpaksa tanggung, Ustaz, 17 bilion dah, Ustaz. Dalam tempoh berapa tahun ni, projek sakit. Projek sakit ni sebab apa? Menggunakan konsultan yang tak sepatutnya. Projek sakit tu projek yang terbengkalai lah. Buat rumah, buat sekolah, buat masjid, buat apa? Buat separuh jalan tinggal. Sebab apa? Konsultan lari, kontraktor lari. Sebab apa? Tak ada QS yang betul, quantity surveyor. Tak ada surveyor yang betul. Tak ada CNS, civil and structure yang betul. Tak ada mechanical and electrical yang betul. Tak ada ahli-ahli planner yang betul ni, membuat kita pala tahu. Dia mudir, buat cara mudir, jaga sekolah, bukan buat sekolah. Dia imam, bukan buat masjid. Kan? Dia, so tak kisahlah, kita doktor, jangan buat hospital.
Jangan buat kepala tahun untuk semua, sebab Allah jadikan ada ikhtisas bidang-bidang dia. Kalau hang nak one man show, itu jadi masalah, Ustaz. You nak macro manage semua benda sampai tak mau leverage ke orang, hanya ini masalah. Penyakit kepala tahun ni yang cukup banyak merosakkan, sehingga akan berbelah-belah bilion habis duit untuk nak pi tolong balik projek-projek sakit yang telah ditinggalkan ni, Ustaz. Jadi pada saya kita pakat menghormati bidang. Nabi SAW sendiri pun minta pendapat para sahabat. Nak berperang Khandaq, minta Salman Al-Farisi punya pendapat. Nak perang, tanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nak berniaga, tanya Abdul Rahman Al-Auf. So bayangkan, tokoh yang paling sempurna ini pun mendidik kita menghormati bidang ilmu orang. Takkan kita nak buat semua benda, kan? Jangan langgar lah, kan? Masing-masing ada kotak dia, pakat manfaatkan kotak untuk kita buat kebaikan pada kotak tersebut. Jangan masuk kotak orang, nampak tak kena tu, kan? Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu dia kan nasihat sebentar tadi dari ustaz untuk penonton-penonton semua berkenaan dengan skema yang melibatkan di dalam bidang agama ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus setia bersama dengan kami mengikuti perbincangan skema janji durjana. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Abdul Karim Sofian. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz. Mengapakah kes-kes yang melibatkan perbuatan skema yang durjana ini sukar untuk diselesaikan oleh pihak berkuasa? Adakah ia disebabkan oleh kurangnya kerjasama oleh mereka yang menjadi mangsa atau pelaku skema ini sukar untuk dikesan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Abdul Karim Sofian untuk soalan ini. Dan rentetan daripada persoalan tadi kita kaitkan sekali dengan soalan dari Puan Mas Niza. Katanya, Assalamualaikum. Apakah tindakan yang boleh diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat dari penipuan skema yang dilihat semakin meningkat sejak akhir-akhir ini? Bukan saja menggunakan taktik menipu, malah menggunakan sihir. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih untuk soalan cukup baik. Ada dua soalan. Yang pertama berkaitan ni kenapa sukar sangat nak bendung. Susah nak ni. Banyak macam cendawan kan. Kita dah katok kat sini, dia pergi naik kat no kan. Dia macam main mesin kalau kita pergi ni tempat arcade kan. Pom pak dia naik kat ni. Pom dia katok naik kat ni. So kenapa terlalu ni, satu saya rasa mungkin dengan sifat tamak yang ada ni membuatkan demand over supply lah. Demand orang yang tamak ni terlalu tinggi, maka pihak scammer ni hanya supply instrumen untuk orang tamak ni kena tipu sebab dia senang kalau tak ada demand, supply takkan ada. Dia pun takkan wujudkan ni kalau tak ada permintaan lah. Maksudnya permintaan sekarang tinggi, sebab tu laporan daripada Jabatan Perdana Menteri melaporkan tadi 22 bilion dalam tempoh beberapa tahun ni. Itu bukan satu angka yang kecil Ustaz, kan? Itu kadar perbelanjaan satu negeri dah tu kalau ikut, kan? Tapi nak buat macam mana, dah semua ketak pala-pala nak cepat gaya belaka, kan? Nak menerak dalam tak mandi ada duit belaka, kan? Lain-lain menerak atas peti ais ya, duit haram tak ada, kan? Jadi benda-benda ni perlu diambil kira lah. Sebab bila saya yakin dari sisi pihak komersial di Bukit Aman, SPRM, SKMM, mereka daripada AMLA, anti money laundry, mereka sedaya upaya cuba memberikan penguatkuasaan yang terbaik untuk menyelesaikan isu-isu bab penipuan ni. Cuma saya rasa mungkin dari segi penambahbaikan yang boleh dibuat adalah synchronization. Sebab saya pun pernah berhadapan bila orang guna muka kita buat pelaburan-pelaburan yang tipu ni. Bila kita buat report di balai polis akan kata, Ustaz ni dia minta maaf, ni di luar bidang kami. Jadi dia minta kita pergi ke SKMM. So kita pergi pula SKMM kata pula kena pergi balai polis. Jadi kita tak nampak di mana punca kuasa yang betul. Kita yakin penguatkuasaan ini wujud, undang-undang itu ada. Izin saya pun study tengok ada 4 akta perundangan yang diperuntukkan khusus untuk penjagaan kita daripada skema ni. Yang pertama daripada Kanun Kesiasaan Seksyen 420. Yang kedua adalah Akta Jenayah Komputer 1997. Yang ketiga Akta Perlindungan Pengguna 1999. Yang keempat adalah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM 1998. So ada 4
atau yang memang memberikan perlindungan mutlak kepada kita ni. Tapi kita tak tahu nak guna kok mana lah, sebab kita ni bukan orang yang praktis, yang kita mempraktiskan undang-undang. Kita tahu kan sejarah dulu pun cukup-cukup makan kan. Jadi saya rasa mungkin dari segi satu kesedaran masyarakat, yang kedua pencegahan masyarakat, dan yang ketiga mungkin saya rasa perundangan kita ni agak ringan yang dikenakan ke atas pesalah-pesalah ni. Kalau di negara-negara lain Ustaz, dahsyat Ustaz, rasuah tembak Ustaz. Dia tarak tak ada nak nego-nego. Bukanlah nak kata sampai ke arah itu, agak zalim dari segi hukum Islam pun tak ada sampai ke arah tu. Nak abang kata bila kena macam tu, statistik turun ada. Kan? Jadi mungkin saya rasa mungkin kita mengharapkanlah dengan kebijaksanaan boleh kita mungkin naikkan sikit ke dari segi contoh bila dia terlibat je buat kesalahan, diharamkan dia untuk terlibat dengan gadget contohnya, sebab dia pernah tipu. Dan sejarah macam contoh lesen dilanggar orang, gantung lesen kan Ustaz kan, gantung, jangan bagi dia ada apa-apa alat komunikasi kan. Sebab saya sekarang ni tak susah, kita boleh pasang alat dekat kaki ke, kat tangan ke kan, tembak terus dalam kepala dia ke kan, maksudnya ada internet je terus blockage kan. Benda tu boleh berlaku. Macam kita perasan Ustaz, bila kita nak masuk di tempat-tempat yang tertentu ni, dia ada blockage untuk siaran apa-apa internet untuk masuk, ataupun alat komunikasi luar. So saya rasa benda tu tak mustahil untuk dilaksanakan, cuma penguatkuasaan sajalah. Ala kulli hal, saya yakin, saya kenal kawan-kawan di Bukit Aman, even bila dilantik sebagai duta untuk komersial bahagian PDRM pun, saya jumpa mereka ni sampai tak balik rumah Ustaz, pulun nak selesai masalah orang kena tipu hak yang tamak ni kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi berkaitan ke Mas Niza, berkaitan taktik yang digunakan sampai peringkat sihir dan sebagainya. Saya rasa memang dia akan tumbuh bak cendawan lagi dihalang, mereka tetap akan lahir golongan hal itu macam scam, mereka tewaskan. Naik pula scam baru pula, geng 47 lah, geng 48 lah, apa semua. Segala bentuk ini dia sentiasa akan lahir sejak dia sentiasa ada watak jahat dan baik ni itu. Ya betul. Kan? Dia mesti ada hero dan villain dalam, dia mesti ada. Kan? Adanya Muhammad, adanya Abu Jahal, adanya Musa, adanya Fir'aun. Dan adanya pemangsa dan adanya mangsa. Demand and supply itu always happen. Satu je saya rasa, kita nak menidakkan lahirnya penipu-penipu ni tak boleh. Tapi tuan-tuan garapkan ilmu yang betul atas kefahaman. Yang pertama tadi, awareness kita tentang kewujudan penipu-penipu ni. Yang kedua, ambil berat mak ayah kita kat kampung, adik-beradik kita, sebarkan maklumat yang betul berkaitan tabayun dan due diligence. Dan yang ketiga adalah pencegahan. Nahi mungkar ini kena ada dalam semua diri. Kalau kita yang dah pernah kena ataupun kita ada pengalaman, tolonglah agar dikongsikan, agar orang boleh ambil sebagai prevention is better than cure tadi. Langkah mencegah itu boleh diwujudkan dalam segmen yang lebih meluas agar masyarakat cakna tentang apa yang berlaku walaupun mereka belum kena. Masalah kita hari ni dah kena, dia rasa malu. Dia lah rasa malu, dia tak cerita kat siapa-siapa. So kegagalan daripada penipuan yang dia kena tadi, dia akan menjadi sanad yang mursalsal Ustaz, bersambung dan berantai-rantai kepada golongan yang lain. Dan itulah yang menjadikan statistik 22 bilion itu terangkat sehingga akan dibentangkan dengan bangganya. Kalau puak-puak yang menipu ni bangga dia apa? Sebab apa? Kami boleh buat collection 22 bilion. Sebab tu ada banyak cerita, baru ni saya tengok cerita satu cerita yang sangat bagus lah berkaitan dia power dalam bab internet, tapi dia kena tipu dalam pekerjaan dalam bab internet. Jadi penipu atas talian lah. Jadi saya rasa benda-benda macam ni benda yang perlu kita ambil berat agar kesinambungan ini boleh terhenti. Puzzle of cycle of scammer ini dapat kita hentikan dengan kita, bukan orang lain. Jadi tigalah, awareness, ambil berat, dan juga langkah pencegahan bersama tu. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya daripada persoalan sebentar tadi. Dan kita nak lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal Ismail. Assalamualaikum Ustaz, sangat menyedihkan kebanyakan skamer yang menghubungi ataupun call kita iaitu bangsa kita sendiri dan beragama Islam.
Pastinya mereka percaya adanya hidup selepas mati, syurga dan neraka, tetapi mereka tergamak menipu bangsa sendiri, terutama warga emas. Soalan saya, bagaimana nak sedarkan mereka ini yang mana dosa mereka dalam kategori hablu minan nas? Jika satu hari mereka nak bertaubat, di manakah mereka nak cari semua yang pernah mereka lakukan dahulu? Sedikit nasihat dari Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Yang pertama, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Takkan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Ini jelas dalam hadis Nabi. So menipu orang ni jelaslah haram. Menipu tu dah panggil orang munafik. Makan pula daripada duit penipuan tu memang balik awal terus. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala sebut dalam surah Al-Anbiya dalam surah An-Nisa ayat 36. Hablu minan nas adalah hubungan dengan manusia ini perlu berhati-hati. Sebab apabila dosa kita dengan Allah, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi belum mati. Maksudnya hang umur 100 ke 200 ke 300 ke, kalau mungkinlah daripada zaman Nabi Nuh masih ada yang hidup, umur 1000 pun Allah boleh memaafkan apa jua dosa yang dilakukan. Termasuk syirik pada Allah pun kalau tengah hidup minta ampun, Allah ampunkan. Baru ni saya program di Ipoh Ustaz, ayah seorang sahabat saya ni mualaf, ayah dia 10 minit sebelum meninggal dunia mengucap kalimah syahadah. Allahu Akbar. Mak dia sempat 2-3 tahun, ayah ni 10 minit Ustaz, duduk sakaratul maut tu dia boleh dengan ikhlas tiba-tiba dia minta anak dia ajak kalimah syahadah. Mak ayah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meninggal dunia. So bayangkan hidupnya 70 tahun lebih syirik kepada Allah, tak pernah semayang, tak pernah zakat, tak pernah puasa, tak pernah haji, apatah lagi hanya 10 minit nikmat berasa kalimah tahlil di lidah ni tuan-tuan, maka Allah jemput dia dalam keadaan yang fitrah. Ini Nabi sebut dalam hadis. So bayangkan tuan-tuan, kalau hubungan kalau dosa dengan Allah, Allah sentiasa wa huwal azizul ghafur. Allah ni Tuhan yang berkuasa, yang Maha Pengampun. Tapi apabila bersabit dengan manusia, selagi mana tidak diberikan kemaafan dan redha daripada manusia yang kita sakitkan, maka selama-lamanya Allah tak akan maafkan. Maka yang ni yang saya rasa perlu kita beringat. Kita ambil duit banyak mana pun duit tu akan habis, kan? Tapi ingat, yang menjadi darah daging yang kekal dengan kita daripada kesalahan tadi, kalaulah kawan tu tak maafkan, balik awal kita. Sebab tu para ulama menyebut dalam bab dengan manusia ni, kita kena wajib pergi jumpa dengan dia, minta maaf dengan dia, ataupun berwakilkan orang pergi minta maaf. Kalau dia tak maafkan, kita boleh paksa dia, kan? Dia kata aku tak maafkan hang. Tadi dia kata pegang pisau pitok kat tengkok dia, hang kena maafkan juga. Tak boleh. Sebab redha itu atas hak mutlak milik dia, kan? Tapi yang kita boleh usaha adalah yang pertama, minta merayu pada dia, minta ampun pada Allah dan minta dilembutkan hati dia untuk maafkan kita. Kalau tak tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, di padang mahsyar kelak tidak akan ada bayaran tunai, tidak ada bayaran dinar dan dirham. Yang ada adalah pembayaran dari segi amal soleh ataupun menerima maksiat yang dilakukan tadi, kita akan tanggung. Hak kita pun tak tuntuang lagi. Duk nak kalut, nak pergi ambil dosa maksiat orang dah, kenapa? Kan? Tapi itulah hal keadaan yang berlaku bila bersabit dengan yang ayat disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi hablu minan nas, hubungan dengan manusia ini haruslah diambil berat. Mudah-mudahan yang mana yang pernah kita sakiti, Allah memberikan kesempatan untuk kita mohon kemaafan. Saya pun banyak buat salah dengan orang, saya ambil kesempatan siap-siap minta maaf pada kok yang sedang menonton hari ini. Memang kelok-lakan ni kadang-kadang tak sempat, tak dapat dibendung ataupun menyakiti perkataan dan sebagainya. Itu kesalahan yang dilakukan, sama-sama kita bermaafan. Hari ini simple saja. Kita maafkan orang, mudah Allah maafkan kita kelak satu hari nanti daripada dengan sebab kelembutan tersebut. Allahu Akbar, itu dia kan. Dan kita doakan juga kepada semua, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami situasi seperti ini ataupun ditipu oleh skema-skema janji durjana ini, moga terus kuat, bangkit kembali, dan mudah-mudahan ada hikmah di sebalik sesuatu. Memanglah berat untuk diterima, tetapi itulah yang patut diharungi dalam kehidupan. Sudah menonton, ayo sama-sama kita tutup dengan doa ringkas dari Al-Fadhil Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah.
Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih makan harta yang haram, Kau berilah keampunan untuk kami memperoleh rezeki yang halal di atas muka bumi-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, pada kami yang pernah ditipu ya Allah, Kau kurniakanlah taufik hidayah kepada orang-orang yang menipu ini ya Allah. Kau salutkanlah hati mereka dengan kebaikan untuk dibimbing kembali kepada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, pada kami yang telah diuji dengan kesakitan, kehilangan duit ringgit ya Allah, maka ubatilah dengan kelapangan hati kami ya Allah. Redha di atas perkara yang telah berlaku ya Allah. Dan langkah pencegahan untuk kami bantu orang lain agar tak terkena dengan perbuatan yang sama ya Allah. Ya Allah, anda rezeki-Mu masih di langit, turunkan buat kami. Anda ia dalam perut kami, keluarkan buat kami. Anda ia jauh, maka dekatkan pada kami. Anda ia sukar, pemudahkan bagi kami. Anda ia haram, maka sucikanlah bagi kami ya Allah. Maka ya Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan kami mohon keampunan kepada-Mu ya Allah, dan bimbingan agar kami dipelihara daripada penipuan-penipuan yang berhajat kepada keuntungan dunia yang kau tak redha ya Allah. Maka ya Allah, santunilah hati kami dan keluarga kami dengan sebaiknya ya Allah. Berilah pendidikan yang baik, kesedaran kepada kami semua untuk aware tentang perkara-perkara yang boleh mendatangkan kerosakan kepada harta benda dan diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pada kami yang sakit, Kau berilah kesembuhan kepada kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai perbincangan tentang skema janji durjana. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan terus berhati-hati dan cakna dengan setiap peringatan yang diberikan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, terima kasih kepada Fadil Ustaz, terima kasih kepada semua penonton. Ada rezeki ketemu lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.